Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Tabib Kunya Sepuh. Seperti biasa, kita di dalam channel Warisan Setia Al-Kasih. Dan malam ni Tabib bersama dengan Puan Syaradi. Dan kita hanya sembang-sembang santai ya malam ni. Memandangkan PKP, jadi tak sempat lah kita nak buat aktiviti kita dan mencari makam-makam ulama ni yang berada di Pulau Pinang. Jadi makam yang terakhir yang kita menziarahi baru-baru ni adalah makam Syekh Mustafa Al-Wali yang terletak di Kimber Street, Pulau Pinang. Dan banyak lah makam-makam yang berada di Judah Street yang video yang keberapa di makam kena harga 7. Makam Syekh Mubarak, makam Syekh Ali Makdum dan makam Maulana Miskin. Sebenarnya ada lagi makam di Judah Street itu, iaitu makam Haji Hanifah yang terletak di Masjid Kebutan Keling. Jadi insyaAllah lah, jika ada masa kita akan menziarahi lagi lah di Masjid Kebutan Keling, iaitu makam Haji Hanifah. Kita boleh research kat kita punya sumber YouTube sat. Ya. Kita dah ada dalam pewarisan channel kita dah ada 8 video. Alhamdulillah ada 8 video. Kita dah ada 8 video. Kita nak recap daripada bawah balik. Kita start berani lah Pulau Rahmat. Okey, boleh. Pulau Rahmat 4 bulan yang lalu. Kalau hampa boleh tengok dekat warisan channel yang ada video yang ketiga, makam Syekh Muhammad Kudus Wali Allah. Kudus Wali Allah. Okay, untuk pengetahuan sahabat semua, di Pulau Rahmat lah, kita nak buat ulasan sikit pasal Pulau Rahmat ni. Tak banyak orang tahu sebenarnya. Orang Pulau Pinang ni pun tak tahu. Orang Pulau Pinang pun tak banyak yang tahu. Di Tanjung Bunga ada sebuah pulau yang kecil, dan di dalam pulau tu terdapat yang sebuah makam tua yang agak lama, yang berusia hampir 200 tahun, iaitu makam Wali Allah, iaitu makam Syekh Muhammad Kudus Wali Allah ataupun Syahid Abdul Kudus Wali Allah. Jadi saya tertariklah untuk buat video makam yang pertama ni di Pulau Rahmat. Orang yang berada di sekitar Tanjung Tokong, Tanjung Bunga, semua memanggilnya situ sebagai Pulau Rahmat. Pulau Rahmat ni yang boleh wujud yang Pulau Rahmat ni sebab ada makam tua bagi Wali Allah kat situ. Pulau Karomah lah, Karomah ni Rahmat lah. Sebenarnya pulau tu asal nama Pulau Tikui. Pulau Tikui. Jadi bila letaknya sebuah makam tu dinamakan sebagai Pulau Rahmat. Jadi ramai yang tanya saya, macam mana nak pergi ke pulau tu. Bagi saya nak pergi pulau tu selalunya kita akan melalui ke Tanjung Bunga. Dekat Tanjung Bunga kita ada satu pusat aktiviti water sport. Dekat situ dia pun boleh bawa lah yang mana berminat nak ke pulau tu, dia pun boleh bawa sahabat-sahabat semua menaiki speedboat terus ke pulau, tinggal di sana selama beberapa jam dan lepas akan ambil balik lah. Kalau nak pergi sendiri tu susah sikit, sebab nak pergi ke pulau tu dia hanya ada satu pintu lah, pintu ke depan tu. Jadi orang kat situ lah yang boleh tahu nak pergi ke pulau tu masuk ke pintu yang mana. Kalau salah masuk pintu mungkin akan berlaku pelanggaran antara bot dengan batu-batu bawah. Sebab di pulau tu batu-batu bawah ni banyak. Kalau kata waktu ayat pasang ni susah kita nak lalu. Batu pun besar bawah tu, payah sikit lah, agak susah sikit. Duduk dalam pulau tu kan. Dalam pulau tu lah.
Jadi tujuan kita menziarahi makam Cik Muhammad Kudus ni untuk perkenalkan pertama sekali kepada orang Pulau Pinang. Amat sayang sekali lah kalau kita tidak mengambil tahu sedikit sebanyak sejarah penggunaan Syekh Muhammad Kudus Aulia Allah ni. Syekh Muhammad Kudus Aulia Allah ni, saya dengar ada yang kata dia ni mati di pulau. Dia mati di pulau. Dan ada yang kata Syekh Muhammad Kudus Aulia Allah ni mati di kapal. Jadi kita pun tak tahu yang mana satu maklumat yang rasmi. Sebab saya pun dah rujuk banyak orang tua dan banyak orang yang tak pun nak tahu sangat sejarah-sejarah makam Syekh Muhammad Kudus Aulia Allah ni. Sebab makam Syekh Muhammad Kudus Aulia Allah ni makam yang sangat lama, yang paling orang kata best itu makam, salah satu makam yang ada di Pulau Pinang ni, yang tinggal di pulau ni, dimakamkan di pulau ni, di Tanjung Bunga. Yang tu dia punya unik dia. Jadi saya harap jadi sekarang ni jika ada kesempatan bolehlah menziarahi makam Syekh Muhammad Kudus Aulia Allah ni. Untuk makam yang berapa ni? Selesai makam keramat, kita daripada ikut daripada panduan channel Bawalisan Setiakasa ni, selepas tu kita buat special edition, special episode ni kita buat sembang santai kat sini dulu. Kita kupas balik pulau-pulau keramat cerita. So kalau nak tahu ikut skip ke makam seterusnya adalah makam Tunku Syahid Husin Al-Aidid. Okey, makam Tunku Syahid Husin Al-Aidid. Ya. Makam Tunku Syahid Husin Al-Aidid ni dia terletak di Lebuh Aceh. Lebuh Aceh. Salah satunya makam kerabat jugalah. Makam kerabat diraja, di mana Tunku Syahid Husin Al-Aidid ni dia buat satu pelabuhan di mana saya lupa, di Pulau Betung atau di mana saya tak pasti. Saya buat sendiri video, saya pun lupa lah. Dia macam mana kata dia, makam Tunku Syahid Husin Al-Aidid ni dia orang Aceh. Dan untuk pengetahuan semua, orang Pulau Pinang yang nak mengerjakan haji masa tu ikut pelabuhan Tunku Syahid Husin Al-Aidid ni lah. Sebab di Pulau Pinang dulu orang nak pergi mengerjakan haji ni semua banyak pergi naik kapal. Kapal, bukan kapal ni lah, di laut. Dia orang nak pergi mengerjakan haji dulu semua pergi naik kapal di laut, melalui Tunku Syahid Husin Al-Aidid ni. Makam dia terletak di Masjid Melayu Lebuh Aceh. Video dia kalau tuan-tuan boleh tengok, tak nampak, tu boleh tengok balik kat channel ni. Kalau kita perhatikan balik ya, batu nisan semua batu nisan Aceh. Ada segi surat di sini ada yang melambangkan Aceh. InsyaAllah jika ada kesempatan kita akan buat satu artikel mengenai sejarah penuh setiap makam yang kita ziarahi. Sebab ada juga setengah-setengah makam yang saya pergi ziarah ni kita tak dapat pun dia punya sumber-sumber yang lengkap lah. Kita cuma dapat tahun kematian dia, dan sejarah-sejarah penuh kita tak dapat. Sebab makam ni berusia hampir 400 tahun.
Okay, untuk makam seterusnya kita nak kupas pasal makam Syekh Abdul Qadir Ali Maktoum. Kat video ni kita ada Syekh Abdul Qadir Ali Maktoum, makam Syekh Mubarak, makam Syekh Maulana Miskin. Itu video yang untuk ketiga. makam Syekh Abdul Qadir Ali Maktoum ni, alhamdulillah lah masa tu pun kita dapat bertemu dengan sahabat kita Abdul Rahman yang merupakan Bilal Masjid di Masjid Jami' Al-Jawali tu. Beliau lah yang menerangkan kepada kita sedikit sebanyak sejarah makam Syekh Abdul Qadir Ali Maktoum ni. Makam Syekh Abdul Qadir Ali Maktoum ni, beliau wafat pada tahun 1852 di antara 1854. Kita tak banyak juga sejarah hidup dia, tapi lebih kepada mistik. Sejarah hidup ni lebih kepada mistik lah, banyak yang kita dengar lah. Makam bonsai kita ni, kita banyak lebih kepada mistik. Makam Syekh Ali Maktoum ni juga, dia seorang para ulama dalam cetakan hewan agama ni lah, yang berdekatan di Masjid Jami' Al-Jawali. Masjid Jami' Al-Jawali tu pun diambil juga sempena nama Syekh Abdul Qadir Ali Maktoum ni, Alim Shah Wali. Alim Shah Wali diambil sempena nama Syekh Abdul Qadir Ali Maktoum tu. Syekh Abdul Qadir Ali Maktoum Alim Shah Wali. Dan dalam kajian saya pun ada juga makam Syekh Mubarak tu, cuma kami pun tak jumpa pun makam Syekh Mubarak tu. Alhamdulillah saudara kita ni jugalah yang bawa kita pergi menziarahi makam Syekh Mubarak. Makam Syekh Mubarak ni dia terletak di belakang Masjid Jami' Al-Shah Wali tu. Amat sedih sekali lah kalau kita tengok makam-makam ni tak dijaga yang baik. Ada setengah makam dijaga, ada setengah makam ni tak terbiar. Terbiar macam tu je. Jadi inilah tujuan kita dalam Pawalisan Setiap Rasa ini, untuk kita mencatatkan kepada masyarakat bahawa salah satunya makam-makam yang ada di Pulau Pinang ni untuk kita dendangkan sejarah perjuangan mereka. Walaupun kita tak dapat sumber maklumat yang lengkap mengenai sejarah mereka, tapi kita mengambil tahu sedikit sebanyak sejarah-sejarah mereka ni, kerana mereka ni jugalah pernah berbakti mencurahkan segala tenaga kepada tanah air kita. Semuanya last daripada kita balik daripada makam Syekh Mubarak tu, iaitu makam Maulana Miskin. Makam Maulana Miskin tu kita tak sempat nak masuk sebab ada hal-hal yang tertentu. InsyaAllah jika diizinkan, kita bolehlah menziarahi makam Syekh Maulana Miskin ni yang terletak di dalam masjid di sebelah lorong Julia Street, Lebuh Julia. Street. Okay, dan selepas pada video tu kita ke ni antara perkongsian yang agak menarik lah, makam Saidina Kafu Ali Rahmatullah. Makam Saidina Kafu Ali Rahimahullah ni, dia terletak di lorong J-Seton. Jalan nak pergi ke nak pergi ke Kebun Bunga. Jalan Greenland ke tak salah saya. Tikus. Bukan. Dia jalan nak pergi Mahadar ke Kebun Bunga. Makam tu dia terletak di gunung. Agak unik. Nama dia Saidina Kafu Ali Rahimahullah. Jadi tidak banyak juga sejarah hidup dia yang kita perolehi,
Dan saya sendiri buat rujukan yang penjaga makam tu tak banyak juga sejarah kita dapat. Tahun pun kita tak dapat. Dan kita pasti insyaAllah satu hari nanti kita akan dapat juga maklumat tu. Cuma kita kena perlu sabar sikit lah. Sebab kita nak cari maklumat yang saya ni bukannya senang. Kita perlukan masa. Mungkin ada orang-orang lain lagi yang boleh bantu, yang sudi memberikan maklumat lah kepada kita. Tapi tempat makam Sayyidina Kapur Ali ni dia terletak di surau. Dia di surau. Dia kalau tak salah saya ingat dia pernah menjaga makam tu Cik Maidin kan. Kalau tak salah saya Cik Maidin, dia sebelum dibina surau tu start ada makam kat situ. Jadi mereka bina lah surau kat situ, surau Al-Kahfi je apa nama, untuk orang kata apa, makam tu sentiasa dipelihara lah. Jadi dia taklah orang kata terbiak sangat dari tu. Alhamdulillah buat masa sekarang ni kita ziarah semua makam ni masih ada juga. Penjaga makam yang ada ni masih lagi mengambil berat, dijaga dengan baik. Cuma ada setengah makam tu jugalah kita pergi ziarah tak dijaga yang baik kan. Jadi yang mana orang kata apa, ambil berat pasal sejarah ni, yang minat dalam sejarah makam-makam ulama ni bolehlah fungsi menaikkan semula sejarah mereka untuk diperkenalkan ke seluruh masyarakat, terutama sekali di Pulau Pinang. Okay. Video yang terakhir dimuat naik dalam perwasan terasi berkenaan last video kita, video makam Syekh Muzaffar Al-Wali, okay, yang terletak di Penang, Timur Street. Makam Syekh Muzaffar Al-Wali ni terletak di Timur Street. Agak susah sikit nak yang mana lokasi ni berdekatan dengan pasar. Di pasar tu. Jadi di sana di Jalan Pintal Kali. Musik lah. Dia Pintal tadi dia di depan. Yang sebenarnya Camber Street. Di situ juga ada seorang penjaga makam ni, nama dia Awang. Haji Awang. Mana-mana. Tak silap Haji Awang. Haji, sekejap kita boleh refer balik video ni. Dia menjaga makam ni. Dan info daripada makam ni pun dapat juga sedikit sebanyak daripada pakcik ni lah, kita panggil pakcik. Ingat nama pun dah hampir. Haji apa lah nama dia? Kita tengok balik dah. Haji Awang tu. Haji Awang. Pakcik Haji Awang. Cik Haji atau Awang. Jadi penjaga makam ni banyaklah cerita-cerita yang dikongsikan kepada kami ni. Nama kawasan, nama asal kawasan ni Kampung Kubok. Kalau ikut sejarah daripada kecil tu, makam Syekh Muzaffar Al-Wali ni adalah salah satunya makam tunggal yang ada di situ. Sebenarnya benda tu dah memang tapak kubok lah. Di situ memang tapak kubok, tapi banyak yang dah dipindahkan. Makam Syekh Muzaffar Al-Wali ni lah salah satunya yang ada di situ. Dan di situ juga dikenali sebagai Kampung Kubok. Dan Kampung Kubok ni kalau tak salah lah, sebelum kedatangan Perancis lagi. Dan bangunan-bangunan yang dibina di sekitar itu semua masih lagi tapak-tapak British. Masih lagi kekal sebagai tapak-tapak British ni.
video live kita pun. Ada kan. Okay. Makam Syekh Mustafa Wali ni dia apa, wujud ni sebelum kedatangan Fatih Light, mungkin pada tahun sekitar tahun 18. Menurut sumber yang kita perolehi ni, makam Syekh Mustafa Wali ni dia berketurunan lah. Dia berketurunan Afghanistan. Ini yang diberitahu oleh pejaga makam. Tapi makam Syekh Mustafa Al-Wali dan makam-makam yang kita pergi ziarah ni, semuanya banyak yang kita dengar dalam keadaan mata apa, yang cerita mistik. Banyaknya cerita mistik yang kita dengar lah. Dia boleh kata semua melibatkan makam dan melibatkan mistik, boleh kata lah betul juga sebab. Tapi kita pun bukan yang kita nak alihkan. Kita bukan nak ketengah ke mistik tu. Tapi kita nak ceritakan pasal sejarah tu. Kewujudan mereka tu. Banyak makam, banyak cerita dah orang kata. Ya. Lain makam, lain cerita. Tapi kalau kita perhatikan balik makam Syekh Muhammad Qudus Waliullah di Pulau Kamat, makam Maulana Miskin, makam Syekh Abdul Qadir Ali Makdum, makam Syekh Mubarak, makam Syekh Mustafa Al-Wali, makam Haji Hanifah, makam Sayyidina Taufiq Ali, makam Syekh Mustafa Idris. Semua ni memakan satu bendera yang sama, logo yang sama. Iaitu hijau putih lah. Hijau putih tu, Bintang bulan. bintang bulan tu. Tapi saya pun masih lagi kaji pasal bendera tu. InsyaAllah nanti kita akan sampaikan sikit sebanyak lah bendera yang logo kita, logo putih hijau tu dari mana sebenarnya. Kebanyakan mereka ni semua daripada asal daripada pedagang yang tiba di Pulau Pinang satu masa dulu lah. Kita nak cerita pasal yang pulau-pulau banyakkan makam-makam ni semua keturunan mamak. Mungkin dah jadi tu mamak. Yang seberang ni macam mana? Aswan ni banyak Melayu. Di pulau pun ada juga banyak makam-makam Melayu yang kita dapat. Makam macam makam apa nama? Makam Sayyidina Kabul Ali. Kabul Ali pun ada. Di Kiki Gantung ke di jalan mana saya pun lupa. Semua tu kita akan pergi, termasuk di Kampung Melayu, ada Hitam, ada satu lagi makam di mana lagi ni, makam-makam Melayu tua ni yang terletak di Teluk Bahang pun ada. InsyaAllah jika ada kesempatan kita akan ziarah juga semua makam. Tapi memandangkan sekarang ni PKP, jadi agak terganggu sikit lah kita punya aktiviti. Semua kita kaji daripada luar je. Kita dapat maklumat macam di kawasan saya ni di Bukit Sejam, apa nama, di Bukit Sejam ada dua tiga makam yang agak lama. Itu sama saja kita pun siang di SPT lah.
Kubur Panjang. Tengah. Korang pernah tengok SPP di Kampung Siam ada lagi Makam Keramat, Kubur Panjang. Lepas tu di Sungai Semambu Makam Muhammad Saleh Al-Fatani, dan Makam Diraja Kampung Kota, dan kampung di Kampung Terus. Banyak lagi lah makam-makam yang ada di Pulau Sebar ni. Sebenarnya selagi kita kaji, selagi kita cari, semakin kita dapat. Semakin kita dapat. Tu tak duk di bahagian dalam pun ada juga. Di bahagian dalam pun ada juga sejarah-sejarah makam lama ni. Itu makam, kalau tak salah, makam Syekh Gulam Khan ke apa. Yang terletak di bahagian dalam. InsyaAllah kita pun akan pergi juga di sana. Sebab apa, makam yang ada di bahagian dalam ni kebanyakan semua daripada sejarah Kedah. Sejarah Kedah. Sejarah Kedah. Semua ni terlibat dengan perang-perang dulu, perang musuh bisik apa semua. Jadi semua tu kita akan huraikan nanti, insyaAllah. InsyaAllah kita akan huraikan nanti. Sebab kita perlukan satu maklumat yang rasmi. Kalau kita pergi satu tempat ke satu makam tu, kita ziarah pun boleh. Tapi kita sebaiknya kalau kita dapat maklumat yang rasmi, lagi baik. Itu tujuan kita. Hanya kita memperketengahkan fakta-fakta, bukan cerita-cerita yang dongeng. Sebab benda ni berkenaan makam masih lagi kita tabik lagi, masih lagi mencari, masih lagi menggali, masih nak tahu cerita detail berkenaan sejarah-sejarah Melayu ni. InsyaAllah nanti kita akan ketengahkan banyak lagi video, banyak lagi berkenaan makam-makam lama, makam-makam tu di sekitar Pulau Pinang dan sekitar seluruh Malaysia ni lah. Tujuan pun banyak, bukan dia panggil tujuan, kita punya target lah. Kita punya target nak macam mana kita nak bawa perwarisan setia ke sini. Sebab memandangkan kita punya keadaan sekarang ni COVID-19, kita tak boleh nak rentas negeri, rentas daerah. So kami cuma hadkan buat masa sekarang ni di dalam daerah kami. Dan untuk pengetahuan apa juga, banyak makam, banyak tempat, banyak sejarah dalam Malaysia ni. Sebab kita antara negara yang betul, banyak cerita, banyak sejarah. So banyak lagi lah juga kita akan trokor selepas ni. Mungkin kita akan ke Kedah, ke Perlis. Dan kami pun nak pergi juga tempat-tempat lain, tapi hasrat kita ni tak terhenti, cuma terbatas. Kalau terhenti dia mungkin terhenti. Macam kawasan Siak Aceh ni, kita mengutamakan makam-makam di Pulau Pinang dulu. Kita nak habiskan, kita nak siapkan semua. Di makam Pulau Pinang kita tak mau langkau. Sebab kita langkau tapi masih ada lagi sisa-sisa yang tertinggal di negeri tanah ni, rugilah kan. Jadi agak lambat tak apa, masih jauh lagi perjalanan kita. Sebab apa, sejarah Pulau Pinang ni pun besar juga lah, banyak. Dia memang sangkut paut dengan Kedah. Sebab Pulau Pinang ni pun kalau ikut asal dia hak Kedah juga. Jadi makam-makam pujuan-pujuan ni banyak di Pulau Pinang. Makam yang kita ada, yang kita dah jalankan video sebanyak 8 video dalam channel Perwarisan Setia Kasih. Bukan yang makam ikut-ikut kan, 8 makam lah tapi kan. So selepas ni apa
kita punya target apa ni, kita punya next step orang kata tabik. Ada senarai ya. Saya dah cantik ya. Banyak, buat yang banyak sebab dalam Malaysia ni bukan sedikit jumlah yang banyak makam-makam Melayu lama. So tabik ni pun ada dia punya research, dia punya kajian dan senarai-senarai makam-makam Malaysia ni. So kita tengok, kalau boleh tengok untuk Pulau Pinang pun ada sebanyak berapa habis kalau Pulau Pinang saja. Kalau di Pulau Pinang saja anggaran adalah anggaran Yang 30 lah kalau Pulau Pinang saja. ada. Oh ni. Dan makam-makam yang ada di negeri Pulau Pinang ni, makam Syekh Muhammad Kudus oleh Allah, Pulau Khamat dan Bunga, makam Maulana Miskin oleh Allah, makam Tuan Guru Syekh Abdul Fahim, Mufti Utama Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Melawi Kuala, makam Tuan Guru Haji Ahmad bin Tuan Hussein bin Razak Khairah Ali Syamiah Pokok Senar, Masjid Jamik Kampung Bungol Pokok Senar, makam Syekh Wan Muhammad Saleh Al-Fatani Kampung Sungai Semambu, makam Syekh Kafur Ali Takabul Ali, makam Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habsi Habib Arifin Al-Habsi, makam Syekh Omar Bashir Al-Qalidi, makam Syekh Haji Abdul Somad bin Abdul Malik Pematang Sungai Dua, makam Tuan Guru Haji Hassan bin Tuan Minan Al-Fatani Pematang Sungai Dua, makam Syekh Mustafa Wali, makam Tok Gaya, makam Syekh Mubarak, makam Tok Syekh Faqih Daim Pematang Tok Janggul, makam Tunku Syekh Hussein Al-Aidi Buah Aceh, makam Syekh Abdul Qadir Ali Makdum, makam Haji Hanifah, makam Syekh Omar Bashir dan makam Tunku Sulaiman, dan makam Syekh Gulam di Makan Dalam Gulam Khan, dan Kumbak Panjang di Kampung Siam, dan di daerah SPU, SPT dan SPS. Banyak lagi, ada juga makam-makam yang belum diteroka dan kita pun telah temui makam tu, dan kita akan ziarah juga makam tu nanti insyaAllah. Banyak lagi yang saya belum tertik lagi, makam-makam yang berada di sekitar Pulau Pinang ni, ataupun sama ada di Seberang. Cuma macam mana pun kita habiskan tujuan kita dalam Pulau Pinang dulu. Ya, Untuk kita selesaikan untuk kita ke depan dan ke depan. Sebab target dan tujuan tabik ni pun untuk selesaikan di Pulau Pinang. Kenapa kami tak pergi ke negeri-negeri lain? Satunya sebab semuanya tahu kita pun dengan masalah COVID tak boleh nak rentas negeri. So dan memang tujuan tabik ni pun nak habiskan untuk Pulau Pinang. Selepas tu kami akan bergerak dengan izin insyaAllah untuk ke negeri-negeri yang dalam penceritaan kita lah, makam-makam Melayu, makam-makam tua. So kalau untuk Pulau Pinang sendiri, selama saya dan tabik dan juga sahabat kami seorang lagi tu Uji, kami hanya jalan 3 orang Habib ya. Kami hanya berjalan ke 3 orang untuk menjayakan video yang mana pas tengok sebelum ni.
So kalau untuk dalam Pulau Pinang ni kami dah habiskan 8 ke 10 makam dah. Antara banyak-banyak makam yang paling mencabar, kalau untuk saya, untuk pengetahuan pun sebelum tabik terangkan lagi apa yang lebih lanjut. Kalau saya sendiri, saya boleh cakap kalau hampa boleh tengok, hampa tolong tengok Pulau Keramat, iaitu makam Syekh Muhammad Kudus. Syekh Muhammad Kudus oleh Allah. So kalau hampa tengok balik video tu, dan hampa akan fikir, uish, macam mana dia boleh pergi. Yang kita boleh kongsi pengalaman kita dalam video tu, dalam episod kali tu, iaitu yang mana kami letakkan itu adalah episod pertama kami dalam Pewarisan Setia Kasih, yang mana kami sewaktu tu kami berdepan dengan masalah speedboat. Speedboat, so kami naik jet ski, tapi alhamdulillah dengan izin semuanya berjaya, and banyak ceritaan dan banyak kenangan. So saya harap yang mana tengok video ni boleh tengok balik apa itu yang saya cerita tadi, Pulau Keramat tu. Kami namakan Pulau Keramat lah. Sejarah dia pun macam tabik cerita tadi. Ada yang kata dia meninggal di kapal dan ada meninggal di kawasan tu lah. Setiba kami di situ rasa macam dia macam ini honestly daripada saya sendiri, sebab saya tak pernah jejak kaki macam tabik dia dah pernah pergi sebelum tu. Untuk pembikinan video adalah kali pertama dia juga untuk buat video. Dulu dia pernah pergi sana. Setibanya saya di situ, dia jadi satu tempat yang macam hampa boleh research balik kat video, hampa tengok dia punya keindahan, dia punya pulau-pulau macam tabik cerita tadi. Batu-batu banyak. Kalau hampa tak arif pasal dunia laut ni lah, orang tahu mungkin mengganggu sedikit masalah lah, sebab batu-batu dia apa semua kan. Tapi sebab alhamdulillah itu antara tempat yang baik lah, dan disemadikan makam di situ. Bukan senang kita nak pergi sana, orang kata rezeki kami juga. Kalau yang lain tu dah bagi saya macam Lebuh Culia semua tu, makam dia dekat-dekat situ je. So yang makam ni yang tutup ni tak dapat kita nak buat tu, sampai sekarang tu belum lagi. Makam Syekh Maulana Miskin. Syekh Maulana Miskin yang katanya hari apa saja yang buka tu? Selasa saja. Kami kadang benda tu lah, Selasa tak ada dia. Saya buka hari Selasa kot untuk ziarah lah, orang kata untuk ziarah kan. Gitu baik. Banyak kita nak kupas. Ni baru Pulau Pinang saja, belum masuk negeri-negeri lain yang mana kita dah tersenarai dalam kajian dan pencarian tabik selama ni. Untuk Pulau Pinang pun saja dah hampir, orang kata berbulan lah. Ini bukan pasal episod, dah hampir 6 bulan. Itu pun kami ada yang on off. So selepas ni insyaAllah akan nantikan lah Pewarisan Setia Kasih dengan video-video baru, dengan penceritaan baru, sejarah-sejarah makam. Dan kita pun mengaku apa permulaan tu kita pun bukan nak kata kita punya video perfect, tapi daripada orang tahu permulaan tu lah kita boleh bagi balik untuk video-video yang ke depan ni. Ya. Atas support, atas tontonan, atas view, share, komen apa, support, alhamdulillah. Feedback yang baik lah daripada Facebook, feedback yang baik. Banyak juga yang memberi pendapat yang banyak bagi sarangan untuk ke makam ni, yang lebih orang kata nak lebih tahu pasal makam-makam dan sejarah-sejarah lama ni kan. Dalam ada usia yang masih muda ni, orang kata tak semua yang berminat dengan
kajian atau mencari sejarah-sejarah lama. Tapi selepas mereka tengok video kami ni, alhamdulillah ada yang berminat, ada yang bertanya dengan kami, ada yang bertanya dengan Tabik. Oh, ada ke kat situ, ada kat situ. Maksudnya kat situ adalah dah timbul satu persoalan. Kenapa kami tak tahu sebelum ni? So far, alhamdulillah sebabkan video juga daripada Power Setia Kasih ni membuatkan mereka terbuka mata, membuatkan mereka tertanya-tanya, oh, ada rupanya kat sini. Itu salah satu lonjakan untuk mereka untuk mengenali sejarah lama, makam-makam lama di Pulau Pinang, walaupun hanya di Pulau Pinang yang kita buat ni, hanya sekadar sekitar di Pulau Pinang. So mereka pun dah nampak, dah buka mata, oh, banyak makam. InsyaAllah lepas ni boleh mungkin lebih lagi banyak dengan pewarisan ni. Kita doa-doakan tengok Tabik punya pencarian dan isi-isi sejarah dia pun dah tengah mengumpul sedikit sebanyak fakta-fakta yang macam mana Tabik kata, kita nak cerita tentang sejarah, kita perlu ada fakta. Kita tak boleh nak kedah je kan. Sebab fakta, sejarah adalah sejarah. Sejarah tak pernah jadi cerita baru. Sejarah tetap sejarah lah orang kata. Kalau kita nak cerita pasal fakta, kita kena bagi tahu fakta yang betul. Kalau takut benda tu tak betul, takut jadi bermasalah dengan kita lah. Di pihak-pihak daripada pihak orang lain untuk kami lah, Power Setia Kasih. Ya, tapi semua banyak kita untuk sejarah ni, kita mula kan. Mula makam ni kita pelihara, dijaga dengan baik untuk generasi yang akan datang. Kita pun tak mau sejarah-sejarah ni hilang. Mata tu kata hilang, begitu saja orang kata pergilah. Dalam sejarah ni juga lah, boleh ingatkan kita betapa pentingnya perjuangan mereka. Tak orang tahu perjuangan kita ni. Walaupun kita tak ada di zaman tu pun, jadi apa perjuangan kita untuk negara kita, untuk tanah yang kita bijak ni, untuk mengenangkan kembali cerita mereka ni. Banyak lah kita mereka yang terlibat pada perang dulu. Orang tahu makam-makam yang ada ni, tak semua yang terlibat dengan perang. Semua kalau kita nak ungkap boleh sejarah mengenai makam-makam wali Allah ni banyak lah. Contoh sekali mereka ni adalah khalifah wadah. Semua kita dapat, tapi kita tak boleh nak uraikan sebab perlu lengkap. Maklumat tu tidak lengkap. Jadi sedikit sebanyak pun dapat juga untuk kita terang pada sahabat-sahabat kita. Dan tujuan video ni pun kita boleh nak menceritakan kepada viewers dan subscriber Power Setia Kasih. Tujuan video ni untuk kita recap balik yang mana kita nak ulang kaji lah orang kata. Selama kami buat video dalam Power Setia Kasih, sebanyak mana kami upload dalam Power Setia Kasih, iaitu penggunaan makam-makam di sekitar Pulau Pinang yang setakat kami buat hampir 10 lah tapi ya. So kita nak kupas kita recap balik ceritaan tentang pengalaman yang makam yang kami dah shooting lah, dah video kan, untuk apa nak cerita sedikit sebanyak lah. Saya boleh bercerita daripada segi pengalaman dan daripada segi atur kerja. Kalau daripada segi atur cerita sejarah, Tabik lebih arif. Itu je lah. Saya kalau cerita itu je lah. Kalau pengalaman serta untuk lakukan video, saya je lah boleh cerita. Kalau sejarah Tabik lebih arif lah. Lagi
Okey. Kembali kita ke ruangan terakhir video ni, yang mana setelah perkongsian demi perkongsian tentang pewarisan Setia Al-Kasih dalam episod kali ni, Dan insyaAllah lepas kita selesai kongsi maklumat mengenai makam-makam yang terdapat di Pulau Pinang ni, dan kita akan masuk pula untuk pengetahuan semua, pewarisan Setia Al-Kasih ni dia ada rawatan dan sejarah. Dua konsep tu di dalam channel pewarisan Setia Al-Kasih ni, dan saya pun memang nak utamakan juga dalam segi hal-hal rawatan ni untuk kongsi kepada semua lah, sahabat-sahabat yang berada di luar sana, banyak rawatan yang kita buat dalam pewarisan Setia Al-Kasih. Kalau untuk pengetahuan semua juga, pengalaman atau rasa saya selepas saya dengan tabib ni berkenaan makam-makam, ziarah-ziarah makam sebelum ni. Dan sebelum ni, untuk pengetahuan semua, saya tak pernah jujurlah saya cakap, saya tak pernah menziarahi mana-mana makam. So pelibatan saya dalam pewarisan Setia Al-Kasih sebagai kawan-kawan kami, sebagai saya letakkan tabib letakkan saya sebagai director. Pengalaman saya dalam ziarah makam ni, dia ada satu orang kata apa, feeling of story, yang mana bila kita pergi ziarah makam-makam ni, kita ada timbul satu perasaan kasih sayang, yang mana kita mengenang kembali sejarah dan perjalanan makam si Wali Allah lah, mana sejarah-sejarah dia, mengenai fakta-fakta dan cerita-cerita yang kita tahu atas pencarian dan research tabib sendiri. So kat itu kita ada timbul satu perasaan kasih sayang sama kita lah, kata mengenang sejarah tu. Macam tabib sendiri, apa perasaan tabib selepas dan sebelum ni pula menziarah-ziarahi makam-makam ni, perasaan tabib macam mana? Ya, setiap kali kita ziarah makam ni, untuk kita dapat rasa dia punya kasih sayang. Walaupun kita tidak, orang tabah tidak mengenal, tapi kita rasa dia kasih dan sayangnya terhadap wali-wali Allah ni. Tak semua, bukan kata semua yang kita pergi tu ada cerita yang tak elok. Semuanya cerita yang baik, cerita yang kata memang fakta sejarah. So kasih sayang tu lagi timbul, lagi kuat untuk kita teroka sejarah-sejarah Melayu lama ni. Dan kita sampai di penghujung tadi, ada kata-kata penutup untuk episod kali ni. Pada semua sahabat-sahabat semua, orang apa, jangan lupa support kita punya YouTube di channel Pewarisan Setia Al-Kasih, juga di Facebook kami di page Pewarisan Setia Al-Kasih. Pewarisan Setia Al-Kasih, ejaan dan logo yang sama. Ya. Untuk kita terus meneroka dalam pencarian makam-makam di Pulau Pinang. Dan juga siapa juga yang menonton video ni boleh komen, like, share, subscribe terutama kali. So yang mana tengok juga video ni, yang mana terpanggil untuk berkongsi pengalaman atau berkongsi tempat-tempat makam, boleh komen kat bawah. So mungkin makam-makam yang hampa ketahui tu kami belum ketahui, mana tahu kan, sebab banyak. So boleh komen kat itu apa saja pendapat hampa tentang channel Pewarisan Setia Al-Kasih, dan apa lagi hampa nak, dan apa lagi yang hampa harapkan dalam Pewarisan Setia Al-Kasih ni. Kami akan membarui, perbaiki demi kebaikan kita semua, demi menegakkan sejarah-sejarah lama, mengenang sejarah-sejarah lama. Dan
Bos saya ni dia akan untuk apa, orang kata apa, tugas dia ni lebih kepada video. Dia akan selesa buat yang terbaik lah. InsyaAllah kita akan cuba. Saya hanya cuba boleh, saya cakap daripada awal tadi tu, saya cakap saya cuma boleh berkongsi rasa melalui video. Yang penceritaan adalah daripada tabir ni. Saya cuma boleh menceritakan pengalaman, penglibatan saya dalam proses Setiap Kasih sebagai director. Dan kita ada seorang lagi sahabat kita, Oji. Dia sebagai cameraman. So dia tak dapat bersama kita. Dan saya wakil juga daripada Oji. Saya rasa dia pun gembira lepas apa satu persatu dalam proses Setiap Kasih ni yang kita capai, walaupun kita belum capai target yang sebenar-benarnya, tapi untuk setakat sekarang ni saya sendiri pun insyaAllah dah berpuas hati dengan dia. Bukan berpuas hati macam seronok saya lepas orang kenal proses Setiap Kasih, orang kenal tabik, kita dah mudah kan. Sebab sebelum ni kami ada yang kami pergi, iaitu kalau apa boleh tengok makam Surah Al-Kahfi tu nama apa? Sayyidina Ghafu Ali. Sayyidina Ghafu Ali. Ada seorang sahabat kita, dia adalah salah seorang pencerita sejarah dan penonton pewarisan Setiap Kasih. Bila dia nampak tabik, dia dah tahu ni kau yang pewarisan Setiap Kasih. So kat situ pun saya sebagai sebahagian dalam pewarisan Setiap Kasih, saya rasa seronok. Saya rasa macam ini adalah satu pencapaian yang seronok lah orang kata, yang menggembirakan. Maksudnya kita ada seorang penonton yang boleh bagi feedback yang baik, yang mengikuti kami, mengikuti sejarah-sejarah ni, dan dia kenal channel ni adalah channel yang membentangkan sejarah-sejarah Melayu lama, wali-wali dan makam-makam di sekitar Pulau Pinang. Dia pun bukan orang Pulau Pinang kan, dia orang Perlis. So dia memang menetap di Pulau Pinang dan dia salah seorang penonton pewarisan Setiap Kasih. Okay, baik. Saya boleh cerita pasal video lah. Saya boleh cerita tentang sedikit sebanyak pasal pengalaman. Itu sajalah. Masa sekarang ni kita akan cuba insyaAllah tamatnya PKP ni, InsyaAllah akan teruslah. Kita pun dah dapat dah tempat-tempat tu. Bang pun banyak lah berkongsi yang kita kan, sejarah-sejarah, terutama saya di kampung mana yang terdapat makam tu, banyak yang sedia bekerjasama dengan kita, memberi sokongan lah, padu lah kepada kita. Dan kita harap juga kepada mana yang di luar sana ni, sebagai pecinta makam-makam ni, teruskan perjuangan. Dan kita sentiasa support. Sebab benda yang baik kita support lah. okay. Kalau untuk daripada segi support ni di luar, tak kira daripada segi share, like, komen, itu adalah salah satu segi support lah kata, sudut support hampa daripada hampa untuk kami. So teruskan support, doa yang baik-baik untuk kami pewarisan Setiap Kasih untuk maju depan dan ke depan. Moga kami dapat mencari lebih lagi tempat-tempat yang menarik, makam-makam yang dalam tersenarai kami pun akan membanyakkan lagi insyaAllah pada masa akan datang. Dan daripada saya sendiri, kalau berkenaan video, saya akan memperbaiki lagi cara-cara kami. So akhir kata daripada tabik juga. Akhir kata daripada saya, terima kasih di menonton channel Pewarisan Setiap Kasih, support channel Pewarisan Setiap Kasih. Akhir kata kepada saya, untuk pengakhiran video ni, support lah, support kami di page Pewarisan Setiap Kasih. Bermanfaat. Semoga bermanfaat dan dirahmati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
jumpa lagi. Subscribe Voice and setia kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.